Jadi insya-Allah pagi ni kita nak bincang kul yang pertama, iaitu kuliah ayyuhal kafirun. Kerana surah ini sebagai suatu jawapan kepada mereka yang mengatakan bahawa semua agama ni adalah sama. Kan? Jadi apabila ada orang duk cakap semua agama adalah sama, kita jawab balik dengan kuliah al-kafirun sebenarnya. Kan? Baik, surah Al-Kafirun, surah latar belakang kepada surah ni, surah yang mengandungi 6 ayat. Adalah surah yang ke-109 dalam susunan surah dalam mushaf Al-Quran. Dari sudut kronologi penurunan surah Al-Kafirun dihitung sebagai surah yang ke-18, diturunkan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia diturunkan selepas surah Al-Ma'un dan sebelum surah Al-Fil. Kalau ikut susunan dia 109, tapi dari sudut penurunannya dia adalah surah yang ke-18, maknanya awal lagi turun. Kan? Para ulama sepakat mengkategorikan ia sebagai surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Kita ni dalam Al-Quran ada 2 surah utama yang dinamakan sebagai Makkiyah dan juga Madaniyah. Makkiyah surah ataupun ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi berhijrah, maka namanya Makkiyah. Adapun surah ataupun ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW selepas Nabi berhijrah, maka namanya Madaniyah. Nama dia Madaniyah. Itu dia. Kan? Baik. Ada nama selain daripada surah Al-Kafirun, ada nama lain lagi. Kan? Yang ni yang jarang kita dengar. Surah Al-Kafirun ada nama lain lagi. Yang pertama namanya adalah surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Sebagaimana kita biasa dengarnya surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad, kan? Nama surah Al-Kafirun juga namanya surah Al-Ikhlas. Yang kedua namanya Al-Muqasqisah, iaitu nama yang diberikan sama dengan nama surah Al-Ikhlas, surah At-Taubah. Kerana ketiga-tiga surah ni, surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas dan surah At-Taubah, dia pakai surah pemisah kesyirikan. Sebab tu namanya Al-Muqasqisah. Yang ketiga namanya Suratul Ibadah, surah Al-Ibadah. Dan yang keempat namanya surah Ad-Din, surah Ad-Din. Ada 4 nama surah Al-Kafirun selain daripada namanya Al-Kafirun. Dan surah Al-Ikhlas, Al-Muqasqisah, Al-Ibadah dan juga Ad-Din. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah penurunan surah Al-Kafirun. Apa dia sebab turunnya surah Al-Kafirun ini? Gelombang dakwah Islam yang tercetus di bumi Mekah pada awal kemunculannya memberi suasana cemas kepada penduduk Quraisy ketika itu. Situasi ini mendorong para pemimpin Quraisy mengemukakan jalan penyelesaian bagi meredakan suasana cemas yang membelenggu diri mereka. Antara jalan penyelesaian yang mampu difikirkan oleh mereka ketika itu adalah mempelawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar saling berkongsi menyembah Allah dan Tuhan berhala sembahan mereka. Tawaran keji mereka ini telah menyebabkan Allah Ta'ala menurunkan surah ini
bagi menegaskan perbezaan antara iman dan kufur. Dan bila mana Islam mula diterima, kan, maknanya peringkat awal Islam tak ada orang nak terima, tapi selepas pada tu Masya Allah Islam diterima oleh masyarakat Quraisy. Jadi bila mana Islam dah diterima, puak-puak kafir Quraisy dah takut dah. Hai, macam mana ni? Kan? Pas seorang-seorang masuk Islam. Jadi mereka dah takut. Bila dalam keadaan takut, bimbang ni, cemas ni, mereka pun nak buat satu buat satu perbincangan, buat satu perjanjian, nak buat satu penyelesaian. Kaedahnya bagaimana? Kaedahnya kan, dia kata dia mempelawar kepada Rasulullah SAW, tahun ni kami sembah Tuhan kamu, tahun depan kamu sembah pula Tuhan kami. Kan? Jadi bila mana dalam keadaan macam ni, Allah Subhanahu Wa Taala turun surah Al-Kafirun sebagai apa? Sebagai penegasan bahawa Islam ada batasan iman dan kufur. Lakum dinukum waliyadin. Ada batasannya. Kisah ini berlaku ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sedang tawaf di Kaabah. Nabi duduk tawaf. Lalu dihalang oleh pemuka Quraisy, pemimpin Quraisy dihalang. Nabi duduk sedang tawaf. Siapa mereka ni? Mereka ni terdiri daripada Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-As ibn Al-Wa'il, Al-Aswad ibn Abdul Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf. Ni pemimpin besar kafir Quraisy. Kan, kalau kita ikut nama ni, kan, nama-nama hak besar ni lah yang mati dalam perang Badar ni. Kan, yang dihumbankan dalam Telaga Buruk ni puak-puak ni. Kan? Maka mereka berkata apa? Mereka berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad. Ini beza. Beza panggilan orang Islam dengan orang kafir. Orang Islam dia akan panggil Rasulullah SAW dengan nama Ya Rasulullah. Dan kalau orang kafir dia panggil nama Ya Muhammad. Itu beza. Kan? Beza orang kafir dengan orang Islam. Orang Islam akan panggil dia Ya Rasulullah. Jadi orang kafir dia kata apa? Wahai Muhammad, apa kata jikalau kita sama-sama berkongsi sembahan, dalam tempoh setahun kami sembah apa yang kamu sembah, tahun berikutnya kamu sembah apa yang kami sembah. Jika didapati apa yang kamu sembah itu memberi kebaikan berbanding apa yang kami sembah, kami akan turuti sembahanmu. Jika sembahan kami lebih memberi kebaikan daripada apa yang kamu sembah, kamu perlu mengikuti kami. Kalau kami sembah Tuhan kamu, dapat manfaat, ada kebaikan, kami ikut kamu. Tapi kalaulah kamu sembah Tuhan kami, dapat manfaat tu, kamu pula kena ikut kami. Tu dia punya perjanjian dia. Kan? Malah pemuka Quraisy juga menyelitkan kelunakan tawaran ini sebagai tanda toleransi dengan berkata, jika engkau Muhammad sedia menerima sebahagian daripada Tuhan ini, kami bersedia membenarkan kamu. Lalu turunlah surah ini menjadi penegasan yang kan. Kalau kamu terima bolehlah.
Kamu nak sebar Islam, kamu nak apa, silakan. Kami benarlah. Sebab apa? Tahun ni kami sembah Tuhan kamu, tahun depan kamu sembah Tuhan kami. Lepas tu okey carry on dia kata. Kamu nak buat apa-apa silakan. Masya Allah. Kononnya atas dasar apa? Kononnya atas dasar toleransi, diplomasi, macam itulah lebih kurangnya. Maka Allah Ta'ala turun surah Al-Kafirun, memberi penegasan bahawa tak ada dalam hal akidah tidak ada toleransi, dalam akidah tidak ada diplomasi, kan? Penegasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui surah Al-Kafirun. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, kelebihan dan keutamaan surah Al-Kafirun, apa dia? Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, Tafsirul Qurtubi, menukilkan beberapa riwayat yang menyatakan tentang kelebihan surah Al-Kafirun. Pertama, kelebihan membacanya menyamai 1/3 dan 1/4 daripada Al-Quran. 1/3 dan 1/4 daripada Al-Quran. Masya Allah. Dan 6 ayat tapi nilainya 1/3 dan 1/4 daripada Al-Quran. Besar tuan-tuan. Pernyataan ini dipetik daripada sebuah hadis At-Tirmizi daripada riwayat Anas. Dalam sebuah riwayat yang lain daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermusafir dan solat subuh bersama para sahabatnya. Dalam solat tersebut baginda membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Dalam sembahyang subuh ni, dalam masa Nabi bermusafir, Nabi baca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Selesai menunaikan solat, baginda bersabda, yang bermaksud saya telah membaca bersama anda semua dalam solat subuh sebentar tadi 1/3 dan 1/4 Al-Quran. Aku dah baca suku dah surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Masya Allah. Kan? Itu nak beritahu kelebihan. Jangan tuan-tuan kata alah pendeknya surah. Tak, bukan nilai pendek itu, tetapi kelebihan yang ada padanya. Dan itulah Al-Quran tuan-tuan. Kan? Yang ada 114 surah ni semuanya ada kelebihan tersendiri. Masing-masing ada kelebihan. Dan kita boleh beramal yang mana silakan. Sebab 114 surah. Dan yang kedua, menambah baik penampilan diri dan menambah bekalan harta ketika dalam perjalanan. Hasil daripada keberkatan mengamalkan surah ini, jika seseorang dalam keluar bermusafir dalam apa jua tujuan, Allah Ta'ala akan memperelokkan penampilan diri dan menambah bekalan dan keperluan harta. Masya Allah. Tuan-tuan, terutamanya dalam kita bermusafir, perbanyakkan untuk kita baca surah Al-Kafirun. Kan? Ni tak bermusafir ustaz, macam mana pula? Tak bermusafir pun boleh baca juga. Boleh beramal dengan surah Al-Kafirun. Hal ini berlaku kepada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jubair bin Mut'im. Cerita ni berlaku kepada Jubair bin Mut'im bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadanya, wahai Jubair, sukakah apabila engkau keluar bermusafir penampilanmu elok seperti teman-temanmu yang lain dan engkau dalam keadaan mempunyai keperluan bekalan melebihi mereka? Aku menjawab, pasti. Nabi bagi tawaran kepada Jubair bin Mut'im, nakkah kamu
kan, dengan kamu beramal, kan, dengan suatu amalan yang menyebabkan bahawa penampilan kamu lebih dan bekalan pun jadi lebih. Kan? Nak tak? Tawar kat kita pun kita nak, kan? Maka Jubair kata apa? Jubair bin Mut'im kata pasti mahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Bacalah keempat surah ni yang dimulai dengan qul ya ayyuhal kafirun sehinggalah qul a'udzu birabbin nas. Baca. Amalan tuan-tuan. Nabi beritahu kepada Jubair bin Mut'im, samalah Nabi beritahu kepada kita. Kan? Sama je. Berlaku ketika itu dengan Jubair bin Mut'im. Jadi, kita nak maknanya setiap hari beramal dengan qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kan? Baca pagi-pagi 3 kali, petang pula 3 kali. Nah, 3-3. Beramal, buat amalan sampai mati. Nah, bukan buat amalan hari ni ya. Mulai hari ni sampai kita bertemu dengan Allah Taala. Amalan. Kan? Dan mulakan bacaanmu dengan bismillahirrahmanirrahim. Menurut Jubair, demi Allah, sebelum ini aku orang yang tidak mempunyai banyak harta, dan apabila keluar bermusafir, akulah orang yang paling selekeh penampilan diri dan paling kurang membawa bekalan. Namun semenjak aku mengamalkan membaca apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akulah orang yang paling menarik penampilan diri dan punyai bekalan yang banyak sehingga pulang dari musafir. Masya Allah. Sebab apa? Sebab jaminan daripada Rasulullah SAW. Nabi kata, kalau kamu nak tengok penampilan kamu hebat, kamu nak tengok harta kamu lebih daripada yang lain, beramal yang ni. Ini jaminan daripada Rasulullah SAW. Maka kan, hak Nabi cakap tu benar. Kan? Jadi beramallah. Nak ceritanya tuan-tuan, beramallah, insya-Allah. Kan? Allah Taala bagi rezeki. Yang ketiga, kelebihan surah Al-Kafirun menyelamatkan diri daripada kesyirikan dan kemunafikan. Nak selamat diri kita daripada syirik dan munafik. Sebuah riwayat daripada Farwah bin Naufal Al-Ashja'i menyebut seorang lelaki datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas berkata, "Berilah sebuah nasihat kepadaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Bacalah ketika hendak tidur, qul ya ayyuhal kafirun." Sesungguhnya surah ini penyelamat daripada kesyirikan. Hadis ini diperkukuhkan lagi oleh pernyataan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dengan katanya, tidak ada surah di dalam Al-Quran yang sangat dibenci oleh iblis berbandingnya, iaitu surah Al-Kafirun. Ini kerana surah ini simbol kepada tauhid dan pemisah dari kesyirikan. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, kan? Kita tidur baca tak surah Qul ya ayyuhal kafirun? Tengok. Kadang-kadang kita tak baca, tak sempat nak baca, ataupun tak tahu. Tak tahu nilai. Nak selamat diri kita daripada syirik, beramal dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Setiap kali nak tidur mengakhiri dengan qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu nas. Ini amalan
amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Al-Asma'i dikatakan kuliah ayyuhal kafirun qul wallahu ahad sebagai al-muqassisah, iaitu pemisah kesyirikan. Di samping itu berpandukan hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengamalkan bacaan surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dalam solat sunat tawaf dan solat sunat fajar. Kan? Tiap-tiap kali Nabi SAW tawaf, maka Nabi mengakhiri dengan solat sunat tawaf. Baca apa? Baca Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama. Rakaat kedua, Fatihah, Qul huwallahu ahad. Begitu dengan solat sunat fajar yang kita solat tadilah. Kita solat sebelum subuh tadi, kan? Bacaan yang dibaca oleh Rasulullah, Nabi baca Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Fatihah, Qul huwallahu ahad. Kan? Bahkan sebahagian daripada ulama kata, apa saja solat sunat, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Masya-Allah. Kan? Besarnya nilainya tuan-tuan, kan? Kita duk kata apa ni duk baca Qul ya ayyuhal kafirun, tak ada surah lain ke? Ya, duk baca Qul huwallahu ahad, tak ada surah lain ke? Tak, nilai dia, nilai dia tu, kelebihan dia tu besar tuan-tuan sebenarnya, kan? Baik. Intisari pengajaran surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini nak beritahu pemisah antara iman dan kufur. Maka dalam surah ini dengan jelas menegaskan tentang hal yang berkaitan asas dalam pegangan dan kefahaman Islam yang tidak boleh dikompromi sama sekali. Asas tersebut dapat diklasifikasikan kepada 3 bahagian utama, iaitu akidah, ibadah dan ikhlas. Ada 3 perkara utama dalam surah Al-Kafirun. Pertamanya berkenaan dengan asas akidah. Akidah adalah berasal daripada perkataan bahasa Arab yang memberi makna secara umumnya, iaitu ikatan ataupun simpulan. Akidah adalah ikatan ataupun simpulan. Daripada makna perkataan ini, apabila disebut perkataan akidah, ia boleh dimaknakan sebagai suatu kepercayaan yang tersimpul rapi dan kukuh di dalam jiwa, sehingga tidak mudah untuk dirongkai dan diuraikan. Itu namanya akidah. Benda ni suatu kepercayaan yang dah tersimpul rapi dan kukuh, dan maknanya dia orang pegang betul-betul. Itu namanya akidah. Kan? Oh, ni akidah Islam. Oh, memang kita pegang betul-betul Islam kita sampai kita mati. Kan? Tak boleh nak rongkai, tak boleh nak urai dah. Masya-Allah. Itu akidah. Apabila perkataan akidah dijalinkan menjadi akidah Islam, apa dia akidah Islam? Iaitu kepercayaan atau keimanan kepada hakikat dan nilai yang mutlak, yang tetap dan kekal, yang pasti dan hakiki, yang kudus dan suci,
seperti yang diwajibkan oleh Islam, iaitu kepercayaan yang tersimpul kukuh dan teguh dalam jiwa sehingga tidak mungkin akan terurai atau terputus walau apa pun jua keadaan dan suasana. Sebagaimana kita tengok hebatnya akidah sahabat dalam perjuangan, dalam berjuang untuk Islam, kan? Dibunuh, didera, ditindas, semuanya mereka tetap dengan Islam. Itu makna kuat, kan? Bilal bin Rabah, sehingga dia dibakar, dia masya Allah, tetap. Itu nak beritahu akidah yang kukuh, kan? Maka ta'rifan ini disandarkan daripada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 256, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Maka barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, sesungguhnya dia telah berpegang teguh dengan simpulan tali yang kukuh yang tidak akan putus, dan Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masya Allah. Jadi orang yang berpegang teguh bil urwatil wusqa, simpulan tali yang kukuh. Allah Ta'ala buat perumpamaan pegang teguh tadi dengan simpulan tali yang kukuh yang tidak akan putus. Itu pegangan kita dengan Islam. Ayat surah Al-Kafirun menjuruskan kepada asas akidah, iaitu pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi beritahu kepada orang kafir satu penegasan, kan? Aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan sembah apa yang aku sembah. Kan? Daripada penegasan ayat ini dan penjelasan takrif akidah, dapatlah dirumuskan bahawa soal ketuhanan, meletakkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang berhak disembah, adalah suatu hakikat yang tetap, lagi kekal, dan tidak mungkin boleh ditukar ganti. Tak boleh. Sebab itulah di antara perkara yang menyebabkan, yang menidakkan Tuhan, yang menyebabkan kita syirik kepada Allah Ta'ala, bila mana kita meletakkan Tuhan itu, meletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sebagaimana makhluk, dah syiriklah kita. Dan sifat jahil pemuka Quraisy tentang tabi'i ajaran Islam yang berteraskan akidah yang jelas telah mendorong mereka mempelawa dan menawarkan penggiliran menyembah Tuhan mereka setahun dan menyembah Allah setahun berikutnya. Tujuannya agar diberi peluang yang saksama di antara mereka dan baginda sallallahu alaihi wasallam yang bersengketa memilih yang mana satukah Tuhan terbaik yang berhak disembah selepas itu. Dan inilah sebab itulah kita ni tuan-tuan, agama Islam ni kan, dia bukan boleh nak ikut logik kita, kan, nak ikut adat kita, nak ikut suasana kita, tak, kan. Dia tak boleh nak pakai logik kita. Agama Islam, kita nak tanya orang kafir lagi tak boleh. Ini pelik-pelik kan benda yang berlaku hari ni. Hal-hal Islam tanya kepada orang kafir. Teruk betul. Ini nak beritahu manusia hari ni, kan. Tidak semudah itu seorang Muslim, apatah lagi Rasulullah SAW, untuk menerima ajakan yang berteraskan kepada kepercayaan dan pegangan yang rapuh, serta tidak berpaksi kerana rasional akal yang kukuh.
Mana mungkin keimanan kepada Allah hendak digalang gantikan dengan penyembahan batu berhala. Mana boleh tuan-tuan. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Jadi kalau kita kata buat penggiliran, tahun ni sembah Allah, tahun depan sembah berhala, artinya kamu telah meletakkan Allah setara dengan makhluk. Walhal Allah Ta'ala tak sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak sama. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut pada ayat yang ke-41 hingga 42, Allah Ta'ala beritahu, masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut ittakhazat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Diumpamakan orang yang mengambil selain Allah sebagai pelindung, sebagai Tuhan, samalah seperti seekor labah-labah yang membuat sarang sebagai rumah perlindungan, sedangkan selemah-lemah rumah itu adalah sarang labah-labah jika kamu mengetahui. Kan? Allah Ta'ala buat bandingan orang yang sembah selain daripada Allah, kan? Seperti apa? Sarang labah-labah. Kita pun semua dah tahu tuan-tuan, sarang labah-labah ni kukuh tak? Memang tak kukuh. Sarang labah-labah adalah sarang yang paling lemah. Sebab apa? Kita pergi tiup dia dah putus dah. Benang-benang dia tu kan, kita pergi tiup aja kan, pergi usik aja dah betul. Jadi itulah Allah Ta'ala buat umpama, Allah Ta'ala buat perbandingan, Allah Ta'ala buat kiasan, perumpamaan kepada patung sembahan selain daripada Allah Ta'ala. Berhala tu macam tu, macam sarang labah-labah aja kan, dia tidak dapat memberi manfaat, dia tidak dapat menolak mudarat, tak ada apa. Jadi kamu sembah patung berhala, kamu nak meletakkan sama dengan Allah Ta'ala, Masya Allah, jauh sekali. Nilai kebenaran akidah Islam terletak pada keutuhan kesimpulannya yang tersemat di sanubari serta dikukuhkan dengan pengakuan oleh nalar akli. Sememangnya akal mengambil peranan penting dalam pembentukan akidah Islam. Kepercayaan secara taklid buta, ikut-ikutan, kepercayaan warisan, tradisi turun-temurun, sangkaan dan khayalan serta hawa nafsu tidak punya tempat dalam akidah Islam. Tuan-tuan, kan? Benda-benda mitos, tahyul khurafat ni tak ada tempat dalam Islam. Kan? Akal kita, akal ni Allah Ta'ala bagi kepada dia terhad. Nah, contohnya kita boleh fikir pada satu tempat je, satu tempat je, takat tu je. Lepas daripada bumbung ni dia tak boleh pergi dah. Maknanya nak beritahu akal kita ni terhad. Maka akal kita lebih daripada tu, itu kena pandu arahnya adalah Al-Quran. Pandu arahnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru betul akal kita. Tapi kalau akal kita tidak berpandu arahkan kepada Al-Quran, tidak berpandu arahkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang inilah yang menyebabkan hari ini macam-macam golongan yang sesat. Sebab apa sesat? Kerana akalnya tidak berpandu arahkan kepada Al-Quran. Kerana akalnya tidak berpandu arahkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka ni meletakkan akal lebih daripada nakal. Rosak kita tuan-tuan. Kan? Akal kita tidak boleh lebih daripada wahyu, tidak lebih daripada Al-Quran, tidak boleh lebih daripada hadis Nabi SAW. Kerana petunjuk kita ni adalah Al-Quran.
Petunjuk kita adalah hadis Rasulullah SAW. Ini akal kena dipandu arahkan tu. Kan? Jadi bila mana tidak berpandu arahkan kepada Al-Quran dan hadis, maka timbullah hari ini fahaman-fahaman dipanggil apa? Rasionalism. Rasional tak rasional? Kan? Masya Allah. Kan? Kalau dulu golongan rasional dahulu dikenali sebagai golongan Mu'tazilah. Ini orang Mu'tazilah. Dah. Hari ini dia tidak nama Mu'tazilah, tapi perangai dia, pegangan dia sama dengan orang Mu'tazilah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, Islam meletakkan peranan akal cukup tinggi dalam akidah sebagai penimbang kebenaran, namun tidaklah hingga mendewakan akal mengatasi wahyu ilahi. Tak boleh kita nak agung-agungkan akal daripada wahyu, tetapi tanpa memanfaatkan akal ke arah kebenaran boleh menyebabkan manusia boleh terhumban ke dalam api neraka. Sikap golongan kufar yang menolak kebenaran ajaran tauhid dan tidak bersedia mendengar dan menggunakan akal untuk berfikir dan merenung apa yang disampaikan oleh para rasul, akhirnya bakal meratapi penyesalan di dalam neraka. Sebagaimana Allah Ta'ala merakamkan situasi golongan kafir, waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami sebagai orang yang mencari kebenaran, tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka. Surah Al-Mulk. Kita duk baca lepas Isyak dan tak malam kan. Jadi Allah Ta'ala beritahu penyesalan golongan kafir. Kenapa? Kerana dia tak dengar, kerana dia tak guna akal dia. Kan? Kalau dia dengar kebenaran, kalau dia fikir, dia faham, nescaya dia tidak akan jadi kafir. Justru akidah merupakan persoalan asas dalam kehidupan seorang muslim. Keimanan akan kewujudan Allah Ta'ala dan hanya kepadanya sahaja yang wajib disembah adalah persoalan paling asas dalam beberapa persoalan akidah bagi penganut agama selain Islam. Dalam konteks ayat ini merujuk kepada kaum musyrikin Mekah waktu itu. Ajaran Islam menegaskan bahawa seorang muslim yang beriman dengan Allah Ta'ala pastinya tidak akan merelakan diri mereka untuk mengalih pengabdian selain Allah Azza wa Jalla, sama ada ketika ini maupun untuk masa akan datang. Maka pegangan ini kekal selama-lamanya tanpa ada mana-mana pihak yang boleh mengubahnya dalam apa jua suasana dan keadaan. Kita ni susah senang kan, dalam keadaan kita sakit sihat, kita tetap yakin dengan Islam. Marilah tawaran apapun, tetap dengan Islam. Keyakinan kita dengan akidah Islam, barulah kita selamat. Kalau tidak, kita tak selamat. Kau apa dah tuan? Dah syuruk lah? Dah? Cukup lah dulu. Tak perasan. InsyaAllah kita sambung asas ibadah dan ikhlas. Baru satu baru dalam kuliah Al-Kahfi insyaAllah. Aku liqul hadza wa astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.